Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang Muallim kasih sekalian? Sebelum tu, Muallim nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua anak-anak tahun 3. Jom kita kembali kepada subjek akidah pada hari ini. Kalau kita pembelajaran kita yang terdahulu, kita belajar kitab-kitab yang Allah turunkan seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Jadi pada hari ini kita nak fokus kepada kitab-kitab Al-Quran dan okay. Sebelum kita tengok keistimewaan Al-Quran, jom kita tengok apa hubungan antara Al-Quran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Okay. Yang pertama, tujuan semua kitab-kitab Allah turunkan adalah ajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu maksudnya nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun supaya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita tak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Zabur ke, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran semua ajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita sebagai hamba, kita jadi hamba yang ikut perintah Allah, ikut suruhan Allah sebab kita semua manusia Allah yang ciptakan. Okey. Setiap kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil ni dia berbeza ikut tempat, masa dan umat terdahulu. Contohnya kitab Nabi Daud yang Allah turunkan kitab Zabur. Jadi kitab Zabur yang Allah sampaikan melalui Nabi Daud tu hanya untuk Bani Israel saja. Jadi kitab Zabur pada waktu tu tak wajib tak disampaikan kepada kaum yang lain. Yang ketiga, okey, kitab Quran ni kitab yang terakhir yang jadi pelengkap kepada kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya kitab Taurat ada suruhan dan perintah Allah, kitab Zabur ada suruhan dan perintah Allah dan kitab Injil adalah ada suruhan dan perintah Allah. Bila datangnya kitab Al-Quran, Al-Quran melengkapkan ketiga-tiga kitab yang sebelumnya. Jadi, kita fokus kepada kitab Al-Quran saja. Dan specialnya Al-Quran ni, istimewanya Al-Quran ni, sesuai untuk semua tempat, masa dan keadaan. Contohnya, kitab Al-Quran, walaupun Allah turunkan 1004 tahun yang lalu, hari ni, tahun 2021, masih sesuai kita guna di zaman moden ni. Tak ada satu ayat pun yang tak sesuai. Maksudnya hukum-hukum yang tak sesuai yang digunakan untuk kehidupan kita pada hari ini. Walaupun nanti mungkin lagi 10 tahun, lagi 20 tahun atau lagi 30 tahun, ataupun kita semua dah meninggal dunia, anak cucu kita, anak cucu Muallim, waktu tu membesar dan sebagainya, masih sesuai untuk diamalkan untuk kehidupan kita. Dan kita kena yakinlah Quran ni, kitab Al-Quran ni Allah turunkan untuk panduan hidup kita dan sampai bila-bila, sampai kita mati dan sampai hari kiamat kita perlukan Al-Quran. Dan yang seterusnya, yang kelima, kitab Al-Quran ni dia tak berubah. Allah akan lindungi kitab Quran ni. Contohnya, ada berapa surah? Ada 114 surah dalam kitab Al-Quran. Allah akan lindungi, Allah akan pelihara sampai hari kiamat. Tak akan ada tanpa tambahan walaupun satu surah. Dan tidak akan ada hilang satu surah walaupun terdapat kisah-kisah yang terdahulu, ramai ataupun kisah-kisah yang terkini, ramai orang nak seleweng Al-Quran, nak ubah ayat Quran tapi tak berjaya. Isi kandungan kitab Al-Quran masih Allah pelihara. Macam mana Rasulullah sampaikan Quran kepada para sahabat, samalah 30 juzuk kita dapat pada hari ini. Dan anak-anak kita tengok, contohnya kitab Injil pada hari ini, kita susah dah nak jumpa kitab Injil kat dunia ni, kitab Injil yang asal ataupun yang original. Banyak dah kitab Injil dah diselewengkan oleh penganut dia sendiri, sampaikan dah tak sesuai nak diamalkan. Dan kadang-kadang isi kitab Injil contohnya dah kita kata dah mengarut, dah tak sesuai dan bukannya yang original. Okey. Seterusnya anak-anak, mari kita tengok pengertian Al-Quran. Okey. Apa maksud Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui perantaraan malaikat Jibril serta merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Untuk pengetahuan semua, Nabi yang kita kasihi, Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan, Allah hadirkan banyak mukjizat yang istimewa kepada Nabi Muhammad. Contohnya, dulu Nabi Muhammad Allah bagi izin, bagi mukjizat boleh membelah bulan. Setelah kaum Quraisy dia tak percaya kepada Nabi, kaum Quraisy mencabar Nabi dan Nabi berjaya membelah bulan. Mukjizat yang seterusnya, contohnya air mengalir di jari Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terkenal yang lain, ada seorang sahabat tu ajak Nabi seorang je datang makan ke rumah dia. Tapi maksudnya makan hidangan tu sedikit, mungkin untuk 2 ke 3 orang makan. Nabi Muhammad ajak ramai orang sahabat makan di rumah sahabat yang tuan rumah tadi. Makanan tu cukup untuk semua orang. Dan antara mukjizat yang lain, Rasulullah berdoa minta hujan dan Allah turunkan hujan. Anak-anak, dah kita tengok mukjizat Nabi Muhammad SAW, mari kita tengok apa maksud mukjizat. Okey, baik. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi dan rasul untuk menguatkan dan membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Jadi, apabila Allah bagi kejadian yang luar biasa kepada nabi-nabi kita, termasuk Nabi Muhammad SAW, membuatkan manusia yakin bahawa yang sampai ke risalah Allah Subhanahu Wa Taala itu nabi dan rasul. Mari kita tengok contoh-contoh mukjizat Nabi terdahulu. Muallim nak bagi satu contoh Nabi Ibrahim. Pada masa zaman Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud sebab dia tak mau beriman dengan Tuhan yang Raja Namrud beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim AS, tapi Allah pelihara Nabi dengan mukjizat yang diberi, tubuh Nabi tidak terbakar dan malah dia rasa sejuk. Itu mukjizat contoh. Contoh mukjizat yang lain, Nabi Musa. Nabi Musa ni famous lah kisahnya kan. Muallim bagi satu contoh je. Nabi Musa, semasa Fir'aun mengejar Nabi Musa, Nabi Musa dan umatnya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Nabi Musa telah mengetuk tongkatnya dan membelah laut. Apabila laut terbelah, maka bolehlah Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman boleh melintas laut. Itu antara contoh-contoh mukjizat Nabi yang terdahulu dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang ada. Okey, baik anak-anak. Sepanjang Ramadan yang lepas, Muallim yakin anak-anak semua banyak membaca Al-Quran kan? Banyak bertadarus dengan mak ayah ataupun bertadarus dengan adik-beradik. Dan anak-anak terfikir tak apa kelebihan kita membaca Al-Quran ni? Jadi Muallim ada bagi sehelai lembaran kertas yang Muallim dah sediakan kotak kosong. Jadi keluarkan kertas daripada pocket file yang Muallim sediakan sebelum kita cuti. Muallim nak minta anak-anak tulis apa kelebihan membaca Al-Quran. Dan kalau boleh tulis sebanyak mungkin kelebihan membaca Al-Quran pada lembaran kertas yang Muallim bagi sebelum ni. Dan buat dalam ikut kreativiti masing-masing. InsyaAllah apabila sekolah dibuka nanti kita akan bincang bersama-sama apa kelebihan membaca Al-Quran. Setakat itu sahaja untuk kelas pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi di tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.